Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan pergi ke subtopik yang kedua, iaitu panjang lengkok ya. Dan seperti yang cikgu beritahu kamu, okey, cikgu dah beli itu modul ya untuk tingkatan 5 punya format yang terbaru, dan saya ada public dalam grup ya. Hanya grup amethyst, aquamarine dan sapphire mungkin tak nampak kerana saya tak ada grup kamu. Kalau boleh suruh cikgu add saya ke dalam lah, supaya apa maklumat saya boleh beritahu kamu ya. Dan topik ini ya, kalau ikut format baru ya, dia boleh keluar di mana-mana bahagian di kertas tu. Sama ada bahagian A, B atau C. Kalau kamu tengok pelataran saya, cikgu ada buat itu penerangannya tentang format SPM yang baru untuk aliran kamu ya, tahun 2021 SPM ini. Jadi tahun ini, kalau buku saya dia keluar dalam bahagian C, saya sudah publish kepada 5 ganit lah. Jadi nanti kalau ada masa cikgu tunjuk lah, kalau tak ada masa lain kali cikgu baru tunjuk ya. Lepas habis ini ya, kerana kita belum habis, dia ada campur dengan 1.3 dan 1.4 aplikasi. Lepas habis cikgu akan upload ya latihan di Google Classroom. Jadi kamu kena download dan buat, lepas tu turn in seperti tahun lalu ya. Itu dalam subjektif, bukan dalam Google Form lagi ya. Itu format SPM ni. Okey. Jadi sekarang topik ini tak susah lah ya. Kalau dia kedua dalam bahagian C tak susah. Bahagian C sekarang tak terhad kepada 4 topik saja ya. Dia boleh keluar mana-mana topik ini. Itu format baru ya. Baik, cikgu mula ya. Kalau kamu nak catat boleh catat lah. Kita perlu sediakan 3 buah buku latihan ya, yang garis satu punya, ada logo SMKTC punya ya. Bukan buku gapen ha. Okey. Jadi apa yang kita buat dalam topik ini, biasa style cikgu ialah topik pertama kita buat dalam buku latihan 1. Okey. Jadi apa catatan, apa soalan kamu buat, semua buat dalam latihan 1 supaya dia ada hard copy. Okey. Kalau nak hard copy lah macam nota ini kamu boleh catat. Macam file emerald, file cache eye, dia catat ya, aliran ekonomi ini. Mereka sudah mula gunalah. Jadi aliran saiz kamu nak boleh mula nanti seperti tahun lalu lah, kena ada indeks ya. Macam tarikh hari ini ialah 29 Januari dan kita buat subtopik 1.2 panjang lengkok 1 bulatan. Jadi tulis indeks dulu baru tulis nota, nanti tulis contoh seperti yang saya ajar dalam kelas lah, macam tu. Dan latihan kita sudah buat Google Form kan. Itu kalau kamu nak print out pun boleh. Kalau tak nak, tak apa. Nanti saya upload dalam Google Classroom ya. Latihan itu, kamu download itu jam, boleh print out dan buat. Lepas tu upload. Then your hard copy itu boleh paste dalam buku latihan 1. Faham ya? Itu ialah bagaimana kita buat online dan offline. Okey? Atau dalam talian dan dua talian. Ya, kita ada 2 sistem. Okey, contohnya sekarang kamu buat ialah dalam talian. Senior kamu ialah di 2 talian. Okey, kalau main brain saya tak mahu cakap lah. Okey. Boleh ya? Kalau boleh tak boleh? Boleh. Listen ada? Listen. Bukan jawab sikit. Okey ha? Dia dengar ha? Okey. Dengar sekarang ya. Okey, bagus. Baik, jadi hari ini kita belajar, ini ialah subtopik. Kita tengok ya, gambar belajar di sebelah menunjukkan seorang budak perempuan sedang bermain buayan. Buayan atau kamu buat eksperimen ya. Di dalam makmal sains selalu gunakan konsep panjang lengkok ini ya. Jadi kamu ada advantage lah belajar topik ini. Kalau matematik tak ada. Jadi kamu lebih senang untuk kira ya. Okey. Buayan dengan panjang 2.5 meter. Ini 2.5. Kamu boleh tengok YouTube, cikgu pun ada lah ya. Tapi itu ialah 36 cm. Ini 2.5 meter. Okey, 2.5 meter kalau convert dia kepada sentimeter ialah darab dengan 100 lah. Jadi dia akan menjadi
250 cm ya. Okey, berion membentuk satu lengkok bulatan melalui 1.7 radian. Nampak tak? Dalam sukatan membulat ini, sudut sektor mesti dalam unit radian. Jadi dia sulah radian, baguslah. Kita tak payah ubah suai dia. Kalau dia masih dalam lajah, kena ubah suai ya. Itu minggu lepas kita sudah belajar. Berapakah panjang lengkok yang telah dilalui oleh bulat perempuan itu dalam ayunan tersebut? Macam ini. Berapa? Dia lari sini ke sini berapa? Apakah rumus perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu tanya itu murid matematik dia memang tak tahu jawab. Kenapa? Kerana dia tak ada belajar panjang lengkok ini. Mereka akan guna diletam bulatan 350, lepas tu guna sudut sini. Kalau sudut sini 1.7 radian, mereka akan pensan. Okey? Kenapa? Kerana mereka tak belajar macam mana ubah suai radian kepada lajah. Okey? Jadi kalau mereka tahu macam mana ubah suai radian kepada lajah, mereka masih boleh jawab dalam kaedah matematik. Tetapi kalau dia tak tahu macam mana nak convert radian kepada lajah, mereka tak boleh buat. Ya? Tetapi kita tak perlu. Kita boleh terus dapat jawapan. Ya? Okey, setakat ini ada apa soalan nak tanya? Listen. No problem. Okay. No problem. Wan Ying, okay? Okay. Wan Ying? Okay. Okay. Ketua tingkatan 5 Aquamarine. Okay. Lee, okay? Bukan mic sikit, Lee. 5 Aquamarine. Dan Long 5 Sapphire, okay? Kelas lain tak buka mic ya. Tak biasa ya, kelas lain tu. Kalau ada dengan saya. Di Xuanhua ada tak? Boleh faham tak? 5 Aquamarine. Kalau dia tak jawab mungkin dia, boleh. Okay. Dia segan apa yang boleh, bagus ya. Okey, bagus. Kerana ada respon ya. Sekarang 5 Emerald ya dengan 5 Casual mereka sudah sangat aktif ya. Dan Ang itu sangat aktif. Dan saya ada ajar matematik ini mereka pun aktif. Okey, nanti ini semua ada rekod ya, nanti ada suara kamu ya. Baik, kita teruskan ya slide yang kedua. Okey, dalam aktiviti penerokaan 2 didapati bahawa panjang lengkok berkala dengan sudut pada pusat bulatan. Apa maksud berkala telus? Ini ialah apa yang kamu belajar dalam matematik topik pertama, betul? Ubahan langsung. Kalau panjang lengkok bertambah, sudut dalaman atau sudut sektor juga akan ikut bertambah. Maksud dia panjang lengkok berkala telus ubahan langsung dengan sudut dalaman sektor. Itu maksud dia lah. Kalau kamu boleh kaitkan ya. Okey. Jadi di sini dia guna konsep matematik dulu untuk mengkreatkan formula. Okey, itu untuk kamu apabila pergi ke universiti atau pergi ke college, kamu tahu formula ini macam mana datang. Dia akan suruh kamu ciptakan ya, terangkan macam mana. Tak terima saja, dia tak mau terima. Dia nak tahu macam mana X itu sama dengan jejari dalam dengan sudut dalam radian J theta. Jadi ini ialah cara dia ya. Okey, dia guna cara ini. Panjang lengkok minor. Minor ialah kecil ini lah minor ya. AB, ini AB bagi dengan sudut AOB ya. AOB, ini ialah sudut ya dalam unit theta. Okey, diletam bulatan ialah perimeter lah. Kamu sudah belajar kan pada lesson yang lepas iaitu 2 pi j. Atau dengan kata lain ialah pi line meter. Line meter itu sama dengan 2 jejari ya. That's why ialah 2 pi jejari. Okey, bagi dengan 360. Kenapa 360? Kerana satu pusingan lengkap macam tayar ya, 360. Okey, lepas tu kita nak cari panjang lengkok minor AB kan, ialah 2 pi jejari bagi 360 dalam dengan theta. Ini ialah formula dia. Okey, untuk panjang lengkok
minor AB. Okey. Kalau panjang lengkok major AB pun samalah. Okey, kita kena tahu sudut major ini. Lepas tu lalap dengan sudut major. Okey. Tetapi di sini kamu akan tanya, cikgu, kenapa panjang lengkok minor AB ini bukan jejari lalap dengan theta? Sebenarnya ialah jejari lalap dengan theta. Tetapi oleh kerana dia belum buat permulahan lagi, ya, iaitu 360. Kalau 2 pi, kita convert dia kepada pelajar, ya, seperti yang kita sudah belajar pada lalu. Pi itu sama berapa pelajar? 180 kan? Jadi 2 lalap dengan 180 berapa? 360. 360 bagi 360 menjadi 1. Jadi dia ialah jejari. Jadi dia akan sama dengan jejari lalap dengan theta. Ya? Kalau kamu nak catat, boleh catat dahulu. Okey, dalam buku latihan 1 sebagai hard copy. Okey, soft copy kita sudah ada lah. Tapi kalau dalam rumah tak ada internet atau di luar kawasan, jadi nanti orang nak tengok akan tiap-tiap kali bawa laptop kan. Jadi kamu boleh tunjuk buku latihan. Ya? Atau lagi satu cara ialah offline, kita boleh download ya apa yang saya sudah record itu. Lepas tu set dalam pen drive. Itu kalau tak ada internet lah. Kalau offsite itu, kita kena ada hard copy. Okay? Catat dalam buku latihan. Pengetua sudah ada bagi satu YouTube ya. Apa itu online, apa itu offline, apa itu offsite. Offsite itu ialah boleh di mana-mana lah. Okay? Sementara itu contohnya sekarang kita kawasan ini dilanda dengan banjir. Okay? Tak dapat kelas. Jadi kita akan buat kelas di tempat ya, sementara mungkin di dewan ke di mana. Jadi di sana apa-apa pun tak ada kan. Jadi kita kena guna hard copy yang apa kita sudah tulis itu. Itu sebagai offsite, bukan dalam site ya. Kerana tak ada internet kan, tak ada elektrik, banjir, semua air, tak ada elektrik, jadi kita terpaksa guna hard copy. Itu ialah contoh offsite ya. Okey, setakat ini ada apa soalan nak tanya? Kelas? Atau terlalu lambat? Any question? Sudah berapa orang? Sudah 81 ya. Waning, okey Waning? Tan Yising? Tak ada soalan. Okey, bagus. Okey, kita teruskan ya. 3. Okey, ini penting lah. Ini saya besarkan lah ya, supaya semua orang boleh catat ya. Ada orang dia suka catat ya. Kalau saya pun suka catat. Ya. Kita catat ya, apabila tangan kita bergerak, otak kita juga boleh ingat ya. Okey. Jadi di sini ya, walau bagaimanapun, jika sudut AOB diukur dalam radian, dalam radian mesti ya. Okey. Panjang lengkuk minor AB bagi theta sama dengan diletan bulatan bagi 2 pi. Seperti yang cikgu terangkan tadi lah. Jadi panjang lengkuk minor AB ya, kita guna simbol X. X ini dia guna huruf kecil. Boleh lah. Okay? Kita ikut sukatan yang terbaru lah ya. Jadi kalau dia guna kecil, kita guna kecil punya lah. X ya. Huruf kecil X ini ialah panjang lengkuk minor A ya. Ini standard punya di mana-mana seluruh Malaysia. Kalau tulis X dalam matematik tambahan, kita sudah tahu. Sebagai pemeriksa ke atau sebagai pengawal cikgu ke dalam matematik tambahan, dia mesti kena tahu. X itu ialah panjang lengkuk. Sudah tak payah label ya, dia sudah tahu. Okay, otomatik lah. X itu ialah panjang lengkuk punya simbol, kecil punya. Theta ialah sudut sektor. Ini pun tak payah label terangkan lah ya. Ini semua orang sudah tahu. Tapi gambar aja ini mesti ada lah. Okay, supaya dia boleh tengok. Tapi tak payah tulis X ialah apalah. Dia faham ni. Okay. Diletan bulatan ialah 2 pi J bagi dengan 2 pi. Kenapa tadi itu 360? Sekarang ialah 2 pi. Kerana kalau ubah suai lajar kepada radian ialah 2 pi lah. Kerana 180 sama dengan 1 pi. Kalau 360 sama berapa pi? 2 pi.
Okey. Lepas tu X sama dengan 2 pi J bagi 2 pi darab dengan theta. Okey, buat permulahan 2 pi dengan 2 pi, dia tinggal jejari darab dengan theta. Ini ialah formula. Jadilah di sini lah. Ini sangat penting ya, kamu kena catat ya. Nanti pergi ke universiti 2 tahun lagi, tahun depan, bukan 2 tahun lagi, tahun depan 2022 kamu sudah di universiti ya. Itu panggil tier level. Okey, level yang ketiga. Sekarang kamu ada di level yang kedua, secondary ya. Tertiary dia tak suruh macam ini tau. Masa siap-siap untuk kamu makan tau, dia tak ada lagi. Dia bagi material, suruh kamu pergi beli sayur, beli daging, masak nasi, nanti buat nasi goreng seperti yang tadi cikgu buat ya. Sekarang secondary dia bagi siap-siap kamu bangun sudah boleh guna. Tapi kalau nanti pergi ke universiti, dia nak kamu terangkan macam mana X sama dengan J theta ni lah. Inilah di sini lah. Ni ialah penerangan ya. Dia datanglah di sini. Okey ya. Jadi secara ambil dengan X ialah panjang lengkuk bagi sebuah bulatan berjejari J unit dan theta radian ialah sudut yang tercangkum oleh lengkuk di pusat bulatan O ya. Okey. Kalau nak senang saja, ingat ini sajalah. Ini ialah apa yang cikgu nak sampaikan pagi ini. X sama dengan J darab dengan theta. Itu ialah macam mana nak cari lengkuk ya. Tetapi jangan tengok formula ini sangat murah lah. Dia ada 3 pemboleh ubah saja. Walaupun murah tetapi dia boleh tanya pelbagai jenis soalan ya. Okey. Soalan pertama dia boleh tanya ialah suruh kamu cari X. Dengan syarat dia beri kita nilai J dan nilai theta. Okey, itu secara langsung. Secara tidak langsung dia boleh bagi kita jawapan panjang lengkuk dengan syarat salah satu nilai J atau theta bagi. Dia suruh kita cari J kalau dia beri sudut dalaman. Jadi kita boleh guna formula ini. Atau cara ketiga dia bagi kita X dengan J, suruh kita cari sudut theta. Sudut theta ini yang kita dapat ya, ialah dalam radian ya, jangan lupa. Bukan dalam darjah ya. Di sini theta mesti dalam unit radian. Saya ulang sekali lagi. Daripada tarifan radian, okey. Simbol theta yang dibaca sebagai theta ialah huruf ke-8 dalam adab Yunani dan seringkali digunakan untuk mewakili satu sudut. Dan sudut ini ialah dalam radian ya, bukan dalam darjah. Kalau kita nak guna formula ini, mesti ingat. Okey. Okey. Bolehkah cikgu teruskan? Ada soalan? Kelas? Any question? No. No. Okey, bagus. Okey, kita terus ya. Okey, kita pergi ke contoh ya. Apa contoh yang biasa dia bagi? Okey, saya besarkan. Kalau kamu nak catat, boleh catat ya. Jelas tak kamu belajar ini? Okey. Cikgu mula ya. Okey. Cari panjang lengkuk X bagi setiap sudut POQ berpusat O. Mesti di pusat O lah ya. O ini ialah universe ya. Okey. Yang berikut gunakan pi sama dengan 3.142. Sebenarnya matematik ini sangat penting ya. Sains itu pun asal daripada matematik. Lepas tu dia baru pergi kepada biologi, kimia, fizik ya. Jadi boleh kata matematik itu ialah filosofi lah ya. Kenapa cikgu kata macam tu? Asal itu ialah kosong. Semua benda datang daripada universe. Okey, jadi apa itu satu? Satu itu ialah benda yang telah wujud, sudah ada ya, dalam dunia ini ialah satu. Kalau dia sudah hilang, dia jadi kosong. Jadi kalau negatif punya sudah ada, tetapi kalau kamu belajar biologi ya, benda itu macam zygote, dia sudah ada dalam perut ya, ibu dia, tapi dia belum lahir lagi.
itu ialah negatif ya. Nanti selepas dia keluar daripada badan ibu, dia akan menjadi positif ya. Itu ialah, that's why bahasa komputer ialah 01. Ada tak ada ya? Ada ialah 1, tak ada ialah 0 ya. Kehadiran pun macam tu. Baik, di sini ya, panjang lengkuk X sama dengan sejari darab dengan theta. Jadi X ini kamu sudah tahu kan, panjang lengkuk. Okay, sama dengan 5 darab 0,9. Kalau sini dalam radian, teruslah. Di jawapan dia ialah ini. Ya, itu pengetahuan lah. Tapi soalan tak semesti senang macam ni lah ya. Okay, tak apa. Permulaan dulu. Nanti kamu buat latihan, kamu tahu lah. Okay, B. Panjang lengkuk X sama dengan sejari darab dengan theta. 6 kali dengan 2/3 pi. Di sini. Apa beza dia A dengan B? A tanpa sebutan pi. B ada sebutan pi. Kalau ada sebutan pi seperti yang kita sudah buat, jawapan akhir boleh dalam sebutan pi. Atau tanpa sebutan pi. Bergantung kepada kamu lah. Kalau kamu malas nak convert pi ini kepada 3.12, kamu dalam sebutan pi. Tetapi kalau question suruh kamu guna pi sama dengan 3.142, jadi kamu tak boleh tinggal pi macam ini ya. Kecuali tak ada guna pi sebagai 3.142, kamu baru boleh tinggal jawapan dalam sebutan pi. Okay, kalau dia ada ini, suruh kamu guna, mesti guna. Okay, saya ulang sekali. Kalau soalan suruh kamu guna pi sama 3.142, tak boleh tinggal jawapan dalam sebutan pi ya. Mesti ubah suai pi kepada 3.142. Okey, contoh ini ya. 6 kali 2/3 pi. Okey, jadi dia jawapan 4 pi lah. Ada orang dia malas tau. 4 pi. Tetapi kalau tak ada ini betul. Kalau ada ini 3 markah dapat 2 markah. Kenapa? Tak lengkap. Okey. Jadi kerana pi tak ada ubah kepada 3.142. Perlu ubah suai dulu, dan ini kita nak nampak jawapan ini 12.57 baru dapat markah ketiga. Okey ya. Jadi faham ya, itu ialah teknik macam mana dapat A+ ya bagi student SPM. Kalau dia tulis 4 pi, dia mungkin dapat A lah, dapat A+ ya. Kerana dia tak convert pi kepada 3.142. Dan ada orang tanya, kalau saya sini dia tak tulis guna pi sama dengan 3.142, bolehkah jawapan saya tulis 12.57? Boleh. Boleh ya. Sama ada 4 pi atau 12.57, dua-dua pun terima kalau tak ada ini ya. Ini langkah dia lebih panjang lah. Okey ya. Baik. Imbas kembali. Sin sudut bagi sudut refleks. Apa itu sudut refleks? Okey. Sudut tilus ialah kurang daripada 90. Sudut jangka lebih daripada 90. Sudut refleks ialah di antara 180 hingga 360 ya. Ini sangat penting. Biasanya sudut refleks ini ialah menunjuk kepada sudut meja lah, meja. Contoh ini 140. Okey. Ini ialah secara tidak langsung lah. Dua-dua ini secara langsung, ini secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini kalau kita nak cari PQ, macam mana cari? Ini theta tak ada. Cikgu, theta tak ada lah, macam mana nak cari? Pada murid yang tanya ya, bukan kamu lah, ada lah kelas lain. Okey, jangan lupa. Satu bulatan ialah 360. Jadi tolak 140 kerana kita bukan nak sudut ini ya. Kata kita nak sudut refleks ini 220. Okey, macam mana cikgu boleh tahu refleks ini ialah 220? Cikgu gunakan 360 tolak 140. Jadi yang tinggal ialah 220. Belajar ini. Okey. Cikgu panggil sudut refleks ya. Jadi kalau kita ada ini, ada jejari. Boleh cari tak? Boleh. Tetapi perlu convert 220 kepada radian dulu. Dalam 10 sudah boleh dapat X ya. Okey. Siapa nak tolong jawab? Apa jawapan untuk C? Mingke, apa jawapan untuk C? Ada kalkulator kan? Semua kalkulator cikgu baru ubah suai tukar bateri ya. Sekarang sudah penuh dengan bateri. 220
20 bagi 360 dalam pi ya 3.142. Jadi sudut sektor kita dapat ialah 1.920. Nampak angka berarti darab dengan 10. Jadi X itu sama dengan 19.20. Ini jawapan dia. 19.20. Okey ya. Yang C ini. Boleh tak? C, semua orang boleh buat tak C? Jawapan 19.20. Plus 81 orang. Boleh tak? 19.20. Okey. Jion Xia, boleh faham? Dia ada buka mat ya. 19.20 boleh faham tak? Kelas? Tak tahu cikgu cakap apa? Boleh. Boleh ya. There is no Ming selalu kata Mingkek. Not Mingke, Mingkek betul. Mingkek, Mingci. Boleh ya? Boleh cikgu teruskan ya. Baik, contoh 4. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat O dan berjejer di J ya. Diberi sudut AOB ialah 1.3 radian. Ini tak perlu ubah suai lah. Tadi itu tak ada perlu ubah suai, ini tak perlu ya. Dan panjang lengkuk AB dan BC masing-masing ialah 2.6 cm dan 1.4 ya. Kalau jumlah dia berapa? Jumlah dia ialah 2.6, 2.6 campur 1.4 ialah 4 kan. Kalau AC lah. Okey. Kintong nilai J. J ini berapa? Macam mana nak cari J? Langkah pertama ya. Tulis formula dahulu. Walaupun tak ada markah. X sama dengan jejari darab dengan theta. Lepas tu kita nak cari J, right? Jadi J sama dengan X per theta. X ialah 2.6. J ialah 1.3. Jadi J theta ialah 1.3. J ialah sama dengan 2. Ini jawapannya. Kalau nak tulis sentimeter pasti unit dia betul ya. Kalau tak pasti tak payah tulis. Tulis 2 sudah cukup ya, supaya pemeriksa tak dapat peluang untuk tolak markah. Ya. Pemeriksa itu dia memang nak sengaja ya, nak cari. Dia pun bukan kalau apalah ya. Dia hanya kalau boleh jangan bagi 100% lah. Maksimum 99. Tetapi masih ada murid yang boleh dapat 100% ya. Kalau dia sangat teliti ini. Dia cari-cari 2-3 kali pun tak dapat. Tapi dalam 100 orang baru ada seorang boleh dapat 100% ya. Biasa kita kadang-kadang duduk peperiksaan ya, sudah petang ya. Pukul 2 sudah tired ya. Jadi mic kita mungkin boleh menyebabkan kita silap tulis ya. Okey. Jadi kalau untuk mengelakkan markah hilang, jangan tulis unit lah. Tulis 2 sudah cukup ya. Baik, B ya. Sudut BOC dalam radian. Nampak tak? Jadi kenapa cikgu kata tak payah tulis unit? Kamu kata cikgu ini ajar betul atau tidak? Memang betul lah. Okey. Kamu tengok kita lah banyak apa ya. Dia dalam radian sini sudah ada. Jadi jawapan kamu tak payah tulis 0.7 radian. Tulis 0.7 sudah boleh. Kenapa? Kerana soalan sudah ada dalam radian. Jadi kita sudah tahu lah 0.7 ialah dalam radian. Kamu nak tulis pun boleh lebih baik ya. Tapi jangan tulis dalam belajar lah ya. Okey. X sama dengan jejari darab dengan theta. Di theta ya, theta ialah di sini. Okey. BOC ya, bukan AOB lagi.
BOC ya. Okey, jadi theta sama dengan panjang lengkok bagi dengan jejari. Panjang lengkok ialah 1,4. Jejari ialah 2 ya. Kita sudah cari dalam bahagian A. 1,4 bagi 2 berapa? Kita dapat 0,7. Dia jawapannya lah 0,7 lah. Dalam radian lah. Jangan pergi ubah suai mencari lajar. Ya, ubah suai lajar tak ada tolak markah lah. Pun tak ada markah tambahan. Ya. Okey. Apa soalan Natanya? Any question? Sila respon. Adakah terlalu cepat? $80 orang. Kena ambil attendance ya, nanti beritahu cikgu ya. No. Okey, bagus. Jia ya. Jia Hon Sam saya suka. Dia dengan adik yang kembar itu ya. Saya kenal 2 orang itu sangat pandai ya. Okey. Saya harap Ganet ya mesti 22/22 ya. Kelas lain kerana saya tak ajar kamu, saya tak pasti ya. Okey. Kalau boleh buka kamera lah. Macam cikgu boleh kenal kamu lah. Buka kamera ya. Maksud dia cikgu masih ada di sini lah. Nampak tak? Nanti kalau orang luar kementerian ke mana-mana mereka tengok cikgu ni ada di rumah, ada jalankan PDP. Kalau tak, dia tak tahu cakap ialah cikgu atau siapa. Macam kamu mungkin tak buka kamera kan orang tak ada di depan, saya pun tak pasti. Ya. Kalau boleh lah, ya, show di screen. Ya. Boleh ya? Okey. Jadi cikgu tutup dulu kamera. Okey, ada satu maklumat yang sangat penting ya cikgu nak sampai sekarang. Okey, kamu tengok sini. Imbas kembali. Ini sangat penting. Ramai orang dia abai, dia terlupa tengok sini lah. Sebenarnya banyak maklumat sudah ada di depan kamu, tapi kita tak pergi baca. Okey? Asyik tanya orang. Tapi orang yang teliti ya, dia akan baca. Sebenarnya tapi kadang-kadang mereka tulis terlalu panjang ya. Kita nak baca pun ambil masa kan. Tapi sini cikgu bagi sikit tip lah ya. Itu ialah kelebihan kita Google Meet ya. Ini sebenarnya ialah rumusan. Apa yang cikgu kata dari pukul 10 hingga sekarang 10 setengah jam ya. Okey, nampak tak? Ini kalau kamu nak buat nota ya, buat ini. Ini sangat penting. Ini ialah semua term tau. Jadi ada ramai murid ya, dia tak dapat jawab soalan ini walaupun soalan ini boleh skor. Cikgu dah suruh ya beri bukti untuk kamu ya. Soalan ini kalau keluar dalam bahagian C, maksud dia nak kamu skor. Okey? Soalan tak susah punya. Boleh dapat 10/10, maka penuh ialah 10. Kalau biasa saya sekurang-kurang saya pernah dapat 8 atau 9. Kalau boleh dapat 10 lah. Takut apa saja ni tersilap saja. Okey, tetapi term-term ini mesti ingat. Kalau kamu tak tahu apa itu, tak boleh jawablah ya. Sektor major cikgu sudah kata sudut dia ialah sudut reflex ya, lebih daripada 180 kurang daripada 360. Okey, lengkok major. Ini ialah panggil lengkok major. Kalau sudut reflex biasanya ialah lengkok major ya, kerana dia sudah lebih daripada separuh. Jadi kita panggil dia lengkok major. Itu ialah kata kunci ya. Bulong pun bercakap. Sektor minor ialah kurang daripada 90 lah biasa. Okey, sudut tirus ya. Okey. Pun boleh sudut cakar juga lah. 110 pun boleh. Tetapi dia bukan sudut reflex ya untuk sektor minor. Jadi kalau sektor minor, sudut minor, dia mesti lengkok minor lah. Formula dia masih sama, hanya satu minor, satu major. Masih X sama dengan jejari darab dengan theta. Tetapi di sini ada satu lagi. Ini sangat penting. Selalu murid yang buat kesilapan sini. Iaitu apa itu pelentas. Mereka fikir pelentas masih sama dengan lengkok. Panjang lengkok ya, atau lengkok bulatan. Bukan. Pelentas ialah sini. Kalau melalui pusat punya ya, melalui O punya panggil line meter. Kalau garis lurus yang menyentuh kedua-dua belah bulatan ini tetapi tidak melalui pusat O, kita panggil pelentas. Ini ialah pelentas ya. Dan
di bawah sini ya, ialah panggil tembleng. Kenapa tak panggil lengkok bulatan? Kenapa panggil tembleng? Kerana dia tak melalui pusat. Jadi tak melalui pusat kita tak boleh panggil lengkok. Kita hanya boleh panggil tembleng. Jadi beza dia tembleng dengan lengkok. Satu melalui pusat. Melalui pusat dia ada L di depan. Okay? Panggil lengkok. Tak ada melalui pusat kita panggil dia tembleng T ya. Itu dialah beza ya. Ramai orang dia tak boleh buat tau. Itu kalau kamu tengoklah soalan tahun ini bukan tahun lepas, kamu tak ada soalan tahun lepas ya. Yang terbaru punya saya tunjuk dalam 5 kali itu ya. Yang D itu dia tanya tembleng itu ramai tak boleh jawab ya. Ini ialah tembleng. Ada orang tak tahu apa itu tembleng ya. Ini ialah tembleng yang berwarna hijau ini. Itu nanti cikgu akan ajarlah apabila minggu depan kita pergi ke 1.3 ya. Jadi sekarang saya ulang sekali lagi, ada 2 term ini. Pelentas ialah garis lurus yang tidak melalui pusat O. Tembleng ialah kawasan sektor atau luas sektor yang di bawah pelentas tanpa melalui pusat ya. Okey. Kita teruskan. Okey. Menentukan perimeter tembleng satu bulatan. Tembleng ini ya, warna hijau, warna biru, warna ini panggil apa? Pin. Ini ada keluar pada soalan tahun lepas tau. Ramai murid tak boleh jawab. Dia bukan keluar macam ini tau, segitiga lah. Dia keluar macam bintang. Lagi susah. Jadi kesusahan dia ialah macam tu lah. Tetapi dalam keadaan dunia ialah seperti ini ya. Walaupun formula murah, tetapi kalau kamu tak faham ini ialah panggil tembleng, ini segitiga, ini ialah tembleng. Dia cakap tembleng, mana ada tembleng? Okey, boleh ya? Okey, jadi kita mula ya. Kawasan berwarna pada ring tayar basikal yang berjejari 31 cm. Kalau jejari dia mesti melalui pusat ya. Pusat dia di mana? Di sini lah. Pusat dia sini. Okey. Sampai ke tayar sini ialah 31 cm ya. Siapa suka berbasikal? Nanti petang saya nak pergi buat basikal saya. Solah pancet. Okey, menukarkan 3 tembleng yang sama saiz bagi sebuah bulatan ya. Sama saiz 1, 2, 3 sama saiz ya. Perimeter bagi satu daripada tembleng itu ialah hasil tambah semua simpalannya. Okey, faham tak apa ini? Dia kata perimeter bagi satu daripada tembleng. Perimeter ialah dari sini ya. Diletan bulatan lah. Diletan bulatan ya, dari sini pusing sampai sini. Itu ialah diletan ya, perimeter. Okey, bagi satu daripada tembleng ialah hijau ini ya, satu tembleng iaitu hasil tambah semua simpalannya. Hasil tambah 1, 2, 3. Okey, semua simpalan dia. Semua simpalan punya tembleng tambah jumlah lah ialah perimeter. Kalau dia sini 60, 60, 60. Jadi tak payah tambah semua lah. Kita tahu kalau 60 ini sama dengan ini kan, ini pun sama dengan ini kan. Dilalap dengan 3 sudah cukup. Kalau sudah tahu satu tembleng, okay, dia punya diletan ialah 3 panjang lengkok ini. Okay, ya. Dengan menggunakan rumus panjang lengkok. Panjang lengkok kena tahu lah. Ini ialah panjang lengkok ya. Kalau tembleng ialah kawasan dalaman luas ini panggil tembleng. Jadi kalau kita nak cari ini ya, perimeter ini, kita boleh guna panjang lengkok ini campur pelentas ini. Ini ialah dia punya diletan atau perimeter ya untuk tembleng ini saja. Ada orang dia nak cari ini saja, dia tambah 2 ini ya. Kena tengok keadaan lah. Dapatkan anda menentukan perimeter bagi satu daripada tembleng itu. Tembleng dia nak ini saja. Perimeter tembleng ini saja. Boleh kita guna ini panjang lengkok sudah cari
Lepas tu campur dengan pelentas ini. Dia ialah perimeter untuk satu template ya. Nanti kita tengok soalan lebih faham. Macam mana nak cari ini? Ini pun tak susah. Kita boleh gunakan trigonometry, sinus ya, hukum sin ke hukum cos. Sudah boleh cari ya. Nanti tengok keadaan lah, soalan ada tadi ya, jangan bimbang. Okay, setakat ini boleh faham? Any question? No. Boleh ya? Okay, kita terus. Okay, kita tengok soalannya. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Pusat O ya. Dalam berjari 10. Okay, tulis 10 cukup lah kalau langkah saya ya. Kamu nak tulis 10 cm lebih baik lah. Pelentas AC melengkung sulut 114. Pelentas ya. Pelentas AC. Pelentas dia mesti garis lurus ya, seperti cikgu kata. Melalui tanpa melalui pusat ya. Jangan tak tahu apa itu pelentas. Ramai orang tak boleh buat kerana dia tak tahu apa itu pelentas ya. Jadi di sini AOC ialah 114 lah, dia sudah bagi tahu ya. Okey. Kintong perimeter tembleng berlorek ABC. Dia nak tembleng ini seperti yang tadi cikgu kata, dia nak hijau punya saja. Macam padang ya, rumput punya tembleng sini. Kalau kita makan tembikai itu ya. Isi ini ialah segitiga yang berwarna merah. Sudah makan habis, tinggal ialah tembleng dia. Sekarang dia nak cari luas tembleng ini berapa. Jangan lupa, highlight ini ya. Jadi jawapan kamu mesti dalam tempat perpuluhan ya, tanpa sebutan pi ya. Kerana dia sudah beritahu. Guna pi sama dengan 3.142. Jadi kita mau tak mahu jawapan akhir tak boleh ada pi. Kerana soalan sudah bagi ya. Itu ialah tekniknya. Cikgu dah beritahu 2-3 kali di sini ya. Jangan nanti masih ada orang tinggal jawapan 6 pi. Kalau tinggal jawapan 6 pi, dia tolak maka jangan beritahu, cikgu tak beritahu ya. Okey ya. Baik. Jadi macam mana nak selesai? Ini ialah soalan SPM lah. Senang dapat makalah. Topik ini sangat-sangat penting. Saya ulang sekali lagi. Topik ini sangat-sangat penting. Mesti skor ya. Kalau nak dapat A atau A+, topik ini mesti skor. Okey ya. Oleh sebab 180 sama dengan pi radian, maka kita boleh bolehi, ini tak perlulah terus ubah suai saja ya. 114 darab dengan pi per 180. Ubah suai pi kepada 3142. Jadi kita dapat jawapan dalam 4 angka berarti ya, sekurang-kurangnya. Boleh lebih tak? Boleh. Boleh kurang tak? Tak boleh. Okey, boleh lebih tak boleh kurang. Kurang-kurang 4 angka berarti ya. Jadi jawapan dia ialah 1.990. Baik, tapi itu bukan jawapan ya. Itu dapat satu markah saja. Kalau cikgu mark lah, sini cikgu akan tanda P1. P itu ialah untuk apa? Pengetahuan. Kamu ada pengetahuan macam mana nak ubah suai raja kepada radian. P1. Kalau sini salah, macam mana cikgu? Dia tekan kalkulator 114 menjadi sini 1.989. Okey, P kosong, tak ada markah. Tetapi bawah ada markah tak? Ada. Kenapa? Kerana kita sini tak bagi markah, dia wrong carry forward. Dia sudah salah, dia bawa ke untuk penyelesaian dan seterusnya. Jadi kita tak boleh kata P sudah kosong nanti semua jadi kosong, tak ada. Dia hanya part sini salah saja. Yang lain dia tak buat. Hanya guna angka yang salah saja. Jadi sini masih ada markah ya. Di sini kena pastikan 4 angka berarti ya. Kalau skema jawapan dia mesti macam tu. Okey. Ini panggil P. Okey, panjang lengkuk ABC. ABC ialah jejari lalap dengan theta. 10 lalap dengan 1.990. Jadi kita dapat 19.90 ya. Ini ialah panjang lengkuk ABC lah. Jadi ini sudah cari, sekarang kita nak cari ini. Pelentas AC. Lepas tu jumlahkan dengan 19.90. Sudah dapat jawapan.
Ini macam mana nak dapat 16.77 ini. AC. Ini yang lama sudah lupa. Okay. That's why dia susah ialah di sini. Topik ini bukan hanya guna formula ini saja. Dia kena guna apa yang kita sudah belajar tahun lepas. Nampak tak? Yang cikgu sudah beritahu kamu, nampak ganit lah. Yang kelas lain saya tak ajar, saya tak pasti. Nampak ganit punya murid mesti ingat ini. Okay. Cikgu kata kamu belajar itu trigonometry ya. Betul trigonometry akan digunakan dalam topik yang seterusnya. Okay. Contohnya ini. Jadi dia boleh keluar dalam bahagian C. Dia mesti ada campur dua kategori. Trigonometry dengan geometry. Kalau trigonometry tak tahu betul dia, kamu tak boleh buat. Okay. Jadi di sini kita nak cari AC ya. Jadi kita sudah tahu panjang AO, panjang OC. Okay. Jadi kita tak boleh guna petua sinus. Kerana kita tak ada sudut bersebelahan. Ini dua-dua kita tak ada. Okay. Sebenarnya boleh ada lah. Senang saja macam mana. Kerana kita tahu kan ini ialah segitiga berkaki sama. Kita guna 180 tolak 114. Kalau mingkit, mingkit dia selalu guna ini. Walaupun dia diam-diam dia pandai. Okay. Jadi 180 tolak 114 kita dapat 66. 66 bagi 2, jadi kita tahu sudut sini ialah 33. Boleh. Ada orang guna petua sinus, boleh. Okay. Tetapi di sini lebih baik terus tak payah cari 33. Okay. Dia guna petua cosinus pun boleh ya. Kalau mingkit nak guna petua sinus boleh. Tak ada salah ya. Okay. Dia ada banyak cara. Okay. Dia terus ya. Dia gunakan AC square sama dengan 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 ya. Okay. Ini ialah formula kamu sudah belajar ya. Tolak 2 kali dengan 10 kali dengan 10 cos 114. Teruslah. Ini ialah petua cosinus ya. Kamu sudah belajar lah, saya tak telang di sini ya. Okey, jadi AC sama dengan 200 tolak 200 cos 114 darjah punca kuasa 2. Ingat di sini ya banyak confuse, murid buat salah lah. Kenapa? Kerana trigonometry sudut sektor ialah dalam sebutan darjah. Jangan pandai mengubahsuaikan darjah kepada radian ya. Saya tanda banyak dia tukar ini kepada radian tau. Sudah salah. Trigonometry dalam darjah. Kalau panjang lengkuk baru radian. Ini confuse kan. That's why kenapa ada orang tanya, cikgu kenapa perlu belajar convert radian kepada darjah? Darjah kepada radian sudah cukup lah. Panjang lengkuk lalu radian mah. Tetapi dia lupa. Contoh soalan ini. Kalau dia nak cari panjang AC, dia guna petua trigonometry, sudut dalaman mesti dalam darjah. Nampak. Okay, punca kuasa 2. Dapat jawapan dalam 4 angka berti. Iaitu 16.77 ya. Round off lah. Okey, sudah dapat ini jumlahkan. Ini dapat dia. 36.67. Ini baru jawapan. Okey. Perimeter tembleng berdoret. Ini A, B, C. Ini selalu kedua lah SPM lah. Okey. Ini panggil perimeter. Perimeter ialah sebahagian daripada diretan ya. Okey. Perimeter juga boleh menjadi diretan. Dengan syarat dia satu pusingan lengkap lah. Sudut sektor itu ialah 360. Kalau sebahagian saja, kita panggil perimeter. Kalau sepenuh dia, kita panggil diretan. Ya. Okey ya. Jadi semua dia ada kata kunci lah. Kena tahu ya. Ada apa soalan nak tanya? Nampak tak bawah sini kuis pantas. Adakah panjang AC dapat dicari dengan menggunakan petua sinus? Boleh. Okey? Boleh. Tadi cikgu sudah telang. Dengan syarat kamu kena tahu sini ialah 33. Kalau tak tahu boleh guna ini. Jawapan akhir masih sama. Jadi dengan kata lain dia ada dua cara untuk buat lah. Ya. Any question class? Tak ada orang jawab. Any question? Hello? No. Boleh faham? Listen, tengok muka. Cikgu tak tengok kamu dalam. Cikgu apa ya? Cikgu nak suruh kamu. Okay.
Listen, tunjukkan muka sikit. Buka kamera. Hi. Bagus, hello. Warning. Kamera sudah memperbaiki ya, warning. Tinggal 15 minit jangan cakap banyak. Masa tak cukup. Baiklah, okey, kita teruskan. Baik, seterusnya. Listen tak cepat kan? Boleh kan? Boleh. Okey. Dulu saya ajar dalam kelas dia selalu kata cikgu ajar cepat ya. Tapi ini lebih baik lah, saya lebih suka. Tak faham boleh tunjuk pada ya. Apa yang cikgu cakap itu semua sudah rekod. Semua orang boleh tengok. Jadi kita tak boleh simply cakap. Nanti ada orang yang masuk dengar. Dia boleh tangkap kita semua sudah rekod. Macam kita telefon kepada Telekom ke, telefon kepada Unify ke atau credit card, semua ada rekodnya. Tak dapat lari ya. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkuk ya. Pengetahuan dan kemahiran menukarkan ukuran sudut dalam lajar kepada radian. Ini untuk panjang lengkuk ya. Dan sebaliknya, menggunakan rumus panjang lengkuk X sama dengan sejari darab dengan theta. Atau rumus lain yang sesuai boleh menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan harian kita yang melibatkan panjang lengkuk bagi satu bulatan. Ada. Itu ialah rumus hero. Itu ialah rumus yang baru. Itu pun sangat berguna. Sebenarnya dulu tak ada lah. Dulu cikgu ajar, cikgu tak pernah ajar rumus hero. Kenapa sekarang sukatan baru dia ada tambah rumus tahu tak? Dia datang dari mana? Dari tingkatan 6. Okey? Jadi ada guru yang ajar tingkatan 6 ya. Dia sudah bawa itu kepada murid dia tingkatan 5. That's why murid yang dia ajar itu ya, dia sudah dapat satu formula yang baru. Dan dalam exam murid itu dapat buat dengan lebih baik tau. Berbanding dengan murid yang tak tahu rumus hero itu. Dia boleh selesai, yang tak tahu dia kena cari sampai panjang lebar baru dapat. Lepas tu mereka ubah suai ya, sukatannya. Mereka rasa perlu tambah rumus hero ini ke dalam sukatan baru. Supaya semua orang dapat ilmu ini. Ya? Boleh ya? Dia datang dari tingkatan 6. Okay? Tingkatan 6 itu sebenarnya ialah pra-university lah. Okay? Macam foundation macam itulah. Tapi susah sikit lah tingkatan 6, susah nak baca. Dia sukatan banyak tetapi masa dia singkat. Jadi semua yang boleh belajar tingkatan 6 itu semua ialah murid-murid yang top lah. Okay? SPM dia sangat baik. Baru dapat qualified kepada tingkatan 6. Tingkatan 6 itu ialah nak masuk universiti punya lah. Mesti nak masuk universiti. Baik. Okay, seterusnya ya. Okay, menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkuk ya. Contoh 6. Raja di sebelah menunjukkan kawasan lontaran bagi satu. Ini lontaran peluru ya. Kehidupan harian nampak tak? Walaupun sekarang tak ada sukan ya. Tapi sukan mungkin ada pada bulan Julai lah. Esok kita ada misolat ya. Okay. Kawasan lontaran bagi satu acara. Lontar peluru di sebuah palang sekolah. Kawasan lontaran itu terdiri daripada dua buah sektor bulatan. AOB. AOB nampak tak? Bulatan yang kecil. Kita tak boleh lari daripada bulatan ini ya. Kalau lari is unqualified jadi ya. Okey. POQ. POQ sini ya. POQ ialah 50. Ini ialah 50 ya. Okey. OA. OA ialah 2 ya. Jejari bulatan kecil ini ialah 2. AP. AP ialah 8. Jadi kalau jejari bulatan yang besar ini warna pink ini ialah 10 ya, bukan 8 ya. Kerana 8 campur 2. Ingat ya, kena analisis tak. Sekarang kita sudah panggil ke TP4 ya, analisis. Okey. Dan TP3 aplikasi ya untuk penyelesaian masalah. Hintong perimeter. Masih ingat apa yang cikgu kata? Berbeza dia perimeter dengan diletan. Perimeter ialah sebahagian saja panjang yang dia lalui ya, bukan satu diletan. Dalam dan dia termasuk dengan perentas ya.
Meter lah, meter. Memanglah meter lah ya. Kerana terjadi dalam meter. Kawasan-kawasan ABQP. ABQP. Nampak ini panggil perimeter. Perimeter ini tak semestinya bulatan ya. Kalau biletan ialah satu bulatan. Okey. Dia boleh bentuk pelbagai bentuk ya. Guna pi sama dengan 3.142. Masih ingat apa yang cikgu kata? Kalau soalan sudah beritahu guna pi sama dengan 3.142, maksud dia jawapan akhir tak boleh ada sebutan pi ya. Dia mesti dalam tempat perpuluhan, 4 angka berarti ya. Nampak tak? Ini adalah bukti dia. Okey. Ini kalau kamu tulis 8.730 pun boleh ya. 4 angka berarti. Boleh ya? Okey, kita terus. Okey, macam mana melaksanakan strategi ya. Ini kamu sudah tahu lah pi 180. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Kerana apabila cikgu tanda, cikgu akan bagi markah sini. Markah P ya. Kenapa cikgu bagi markah P sini? Kerana kamu sudah tahu implikasi. Implikasi ialah kamu tahu aplikasi. Aplikasi itu dia A itu boleh nampak. Implikasi itu tak nampak. Tetapi cikgu tahu kamu sini guna 180 kerana kamu sudah convert pi kepada 180. Jadi sini kita akan bagi dua markah. Satu markah ialah sini, satu markah ialah sini. Ya. Jadi kamu sangat advantage lah kamu tahu macam mana dapat markah ya. Orang dia tulis panjang-panjang tapi tak ada markah. Ya. Okey, jadi langkah pertama ubah suai larger kepada radian. Kerana panjang lengkuk mesti dalam radian ya. Jadi 50 lalap 3.142 bagi 180, kita dapat 0.873. Bukan 873 ya. 873 radian. Baik. Di sini ini sudah dapat satu markah atau dua markah. X sama dengan jejari theta tak ada markah. Ganti saja. Kita nak cari panjang lengkuk AB ini dulu ya, yang dalam ya. Kerana kita nak cari perimeter, kita kena tahu sini dulu dengan sini. Ya. Panjang lengkuk minor dengan major. Okey, 2 lalap 0.873 kita dapat ini. Tapi ini bukan jawapan akhir ya. Kita dapat satu markah untuk panjang lengkuk AB. Kita nak cari panjang lengkuk PQ. Sama juga. Panjang lengkuk formula dia semua sama. Tapi 10. Bukan 8 ya. Ramai yang tulis 8. Okey, tadi cikgu dah terangkan macam mana dapat 10 ya. Dalam dengan 0.873 dapat 8.73. Baik, tetapi itu juga bukan jawapan akhir. Kerana kena soalan ialah nak cari perimeter. Perimeter ABQP. Sekarang kita baru ada AB dengan PQ. Bagaimana nak cari AP dengan BQ? Kena campur dua ini baru perimeter yang lengkap ya. Maka perimeter kawasan berwarna ABQP ialah panjang lengkuk AB sudah ada. BQ ialah berapa? BQ ialah 8 ya. 8 ya. Ini tak payah cari, sudah bagi tahu. Ya, samalah AP dengan BQ sama. Campur 8, campur 8.73, ini 8.73 ya. Yang kecil 8 besar ni 8.73. Ini ialah 1.746 ya. Dan campur sini 8 lagi. Okey. Jadi jumlah dia ialah ini 26.48. Ini baru panggil perimeter. Ini pun soalan tahun lepas. Sangat murah lah. Mesti boleh score. Kalau format lama, dia keluar dalam bahagian B. 5 soalan, pilih 4. Jadi biasa saya akan galak murid skor topik ini. Okey. Kita kena belajar dengan rajin. Juga kena belajar dengan smart. Saya tak tahu apa dalam bahasa Malaysia lah. Okey. Bukan rajin saja tak. Kita pun perlu belajar dengan ada tekniknya. Jadi salah satu ialah kena fokus soalan ini. Saya masih ingat ada seorang murid dulu saya ajar, dia sekarang sudah jadi mak ya. Dia baru lahir seorang anak perempuan ya. Dia kata, cikgu, you ajar dulu 21 chapter. Saya hanya belajar 5 chapter saja. Salah satu chapter ialah ini. Chapter ini boleh skor. Baik. Seterusnya ya.
membuat refleksi. Membuat refleksi, kamu ada masa tambahan lah. Kalau tak ada, tak perlulah. Ya. Okay, kalau semualah siap, baru apalah. Biasa tak ada masalah. Ya. Biasa betul ni lah. Jawapan tak betul pun tak apa. Langkah ada, sudah ada markah. Ya. Hanya tak dapat 10 markah saja. Okay. Ada apa soalan nak tanya setakat ini? Satu orang sudah leh. Monitor. Semua kehadiran sudah ada. Boleh type up untuk saya tengok. Dan WhatsApp kepada saya. Sekarang aku amalin berapa orang? B. Sapphire berapa orang? Amethyst. Amethyst punya Sinta ya. Sinta ada sini tak? Kalau tak ada, saya perlu seorang assistant ya. Assistant. Ada tak? Kalau ada, sila jawab. Halo. Lee, Long, berapa kehadiran? Bagi tahu cikgu. Okey, akhirnya sekali cikgu nak tunjukkan ini ya. Okey. Ini. Okey. Saya guna Google Live ya. Ini yang saya punya website yang lain lah ya. Pun Google Chrome supaya dia tak affect apa yang tadi kita itu ya. Okey. Kita pergi ke latihan ini sudah ada dalam apa ya? Latihan formatik 1.2. Okey. Ini kamu kena buat ya. Kena hantar. Nanti maka PBD ialah saya ambil dari sini. Itu yang apa yang cikgu ajar untuk hari ini. Sudah ada 29 orang buat. Saya tahu salah seorang ialah Minkit. Saya tengok Minkit ada dalam. Dia diam-diam tau, tapi dia sangat pandai. Saya suka panggil dia. Dulu saya suka panggil itu siapa. Nampak semua 5 kanit, 5 Sapphire pun banyak juga. Saya soft dulu ya, saya bagi tengok ya. Kamu tak dapat tipu ni lah. Ini semua ada Google Live, saya sangat advance. Sudah ada 29 orang buat ya. Saya soft, saya tidak boleh tahu siapa ya. Okay, saya soft dengan column D. Okay, soft. Okay. Saya tengok 5 amethyst. Okay. Link sudah buat, Chin sudah buat. Okay. Tamingkit. Salah satu. Dia bukan betul semua ya. Dapat 80 markah saja. Jadi nanti cikgu akan belasah ini ya. Setakat ini kamu sudah buat 2 latihan kan dalam PBD kamu. Dan saya akan upload soalan SPM punya ya dalam Google Classroom. Saya akan maklum kamu lah. Nanti kamu pergi download dan buat. Tapi bukan hari ini lah. Karena kita belum belajar 1.3. Mungkin minggu depan ya. Ini yang sudah buat. Okay. Nanti cikgu kena tulis refleksi tau. 5 soalan sekurang-kurang kamu tahu buat 2 ya. Tapi di sini paling kurang pun orang dapat buat 2 ya. Louis dia dapat buat 2. Tak ada orang salah ya. Okey, ada orang yang tak ada nama pun ada. Tak ada nama mungkin cikgu ke siapa yang try. Okey. Ada cikgu yang masuk ya, bagus. Karena kita kongsi punya. Kita panitia matematik tambahan, kita tak ada beza. Siapa-siapa pun boleh masuk. Ada 3 cikgu lain, semua boleh masuk ya. Kita kongsi punya. Okey. Okey, setakat ini ada apa nak tanya? Kalau tak ada, cikgu buat rumusan ya. Karena tinggal 1 minit, apa yang kita sudah belajar untuk hari ini. Okay, hari ini kita sudah belajar rumus panjang lengkung. Okay, formula dia ialah huruf kecil X darab dengan J jejari darab dengan theta dalam unit radian. Itu saja. Jadi jangan lupa kita jumpa minggu depan dan buat latihan dan kehadiran ya. Kena isi dan WhatsApp kepada saya lah, monitor. Sekian, terima kasih semua. Wah, 19. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. 19. Thank you. Sangat berbudi bahasa, bagus ya. Aquan Madin. Sapphire saya belum dapat ya. Nanti WhatsApp saya ya, telefon saya sudah ada 15 saja.
Amethyst yang saya terdapat, ya, 15/27. Saya kena hantar tau. Ini label confirm ya. 4 kali. Ganit tak payahlah, ganit saya ada. Ya. Ganit saya tahu. Minggu lepas pun 22/22. Ganit mereka tak berani ya. Kalau tak nanti saya akan kejar dia sampai rumah. Okay. Oh, amethyst 14. Okay. 14 ya. Ini ganit mesti 22 lah. Okay. Jumlahkan ya. 14, 6, 21, 22. Okay. Macam tak teli Saya sini jumlah baru 70. Kalau masuk ganit 22. Tapi attendant ada 80 orang. Tapi tak apalah. Nanti saya semak semula. Ya. Ada 10 orang mungkin Sapphire ke Aquamarine kamu tak apa. Nanti saya top up ya. Okay. Nanti WhatsApp lagi sekali lagi. Okay. Okay, thank you.